Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam ini kita berkumpul, kita sambung fiqh mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu siri ke-11, iaitu berpandukan kitab Manhaj Fiqh Syafi'i, ataupun dalam bahasa Arabnya iaitu Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, iaitu buku contemporary dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh ulama-ulama besar mazhab Syafi'i daripada Syria, dan buku itu diterjemahkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. InsyaAllah kita akan bincang dan sambung lagi perbahasan berkaitan dengan wali, iaitu wali nikah. Ya, wali nikah kita dah bincangkan peraturan dia, syarat-syaratnya, begitu juga dari segi sudut susunan dia, ada peringkat yang tertinggi siapa, yang kedua, yang ranking dia, mana yang boleh ikut ranking, mana yang tak perlu ikut ranking, terus kepada wali hakim dan seumpamanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bincangkan lebih lanjut. Dan ada seperti mana yang saya janjikan, yang saya upkan dalam status Facebook, ada perbincangan lah bila kita cerita pasal wali ni. Dia melibatkan rukun lah nikah ni. Katakanlah kapal Titanic berlayar, dikaram, maka ada sepasang lelaki dan perempuan ni yang belum berkahwin, bujang dua-duanya, maka terdampar dekat pulau. Tak ada siapa kat pulau tu, manusia dia berdua saja. So hidup berdua lah, hidup bersama apa semua, jatuh cinta. So bila jatuh cinta tu nak bernikah, tapi nak bernikah wali tak ada. So kalau wali tak ada wali hakim. Jadi tempat tu tidak berhakim, tidak ada pemimpin. Ya. Jadi mana macam nak cik hakim? Baik. Lepas tu tak ada pula saksi. Sedang saksi, dan begitu juga wali itu adalah rukun besar dalam nikah. Kalau tanpa dua-duanya maka tidak sah. Macam mana nak kahwinkan dia orang? Kalau hantaran boleh cari, tak ada masalah. Hantaran tu dia, kalau dia tak termasuk rukun, ya, tapi kalau tak bagi, kira berdosa lah. Itu boleh digantikan dengan manfaat. Ya, apa-apa manfaat kat pulau tu carilah, apa boleh bagi kat perempuan tu, itu tak ada masalah. Tapi ini bercerita tentang macam mana pula nak nikahkan tanpa wali dan tanpa saksi, dua orang yang adil. Macam mana? Ya, jadi perbahasan ini kita akan jawab dan kita akan selesaikan insya-Allah dalam tempoh kuliah ini. Saya tak cakap saya akan cakap pada penghujungnya, tak. Ya, kemungkinan saya cerita awal nanti, mungkin lagi 10 minit ke, ataupun saya ceritakan bila pertengahan nanti, ataupun nanti saya akan cerita pada penghujungnya nanti. Tunggulah. Ya, nanti kalau saya kata okey, saya cerita pada awal, nanti saya jawab awal-awal lah, nanti orang ni datang pada awal, lepas habis dengar cerita tu dia tak ikut kelas lagi dah. Ya. Kalau bila tengah-tengah, lepas tengah-tengah habis cerita tu ditinggalkan. Kalau kita kata pada penghujung tu, nanti kita akan menjawab persoalan ini. Nanti awal tak datang, dia datang hujung. Percaya orang kita ni, orang Melayu kita ni. Ya, itu tak ada apa-apa, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian bab berkaitan dengan wali, iaitu kita masuk pada muka surat 142. Ya. Yang terakhir, kalau kita dah bincangkan bagaimana
wali enggan menikahkan anak gadisnya, yang cukup syarat sekufu dan sebagainya, maka wali boleh menikahkan. Sebagai contoh kita kata kan, kes ni banyak berlaku kat mahkamah lah, ya. Jadi dia nak nikahkan tapi dari segi sudut sekufu, maksudnya lelaki tu sekufu dengan perempuan tu, tetapi bapa tak setuju, tak nak juga. Pasal apa tak tahu. Nak kata tak layak, nak kata dia sekufu, nak mampu dan sebagainya, tapi tak tahu memang bapa dia tak setuju. Maka boleh pakai wali hakim. Dia pergi buat aduan dekat mahkamah, mahkamah boleh nikahkan dengan persetujuan mahkamah. Maka apa yang menjadikan wali itu wakil kepada hakim, itu wakil kepada sultan. Maka sah nikah tu, ya. Tapi kalau ada pilihan bapa dia, pertentangan antara pilihan wanita dan pilihan bapa dia, katakanlah wanita tu nak berkahwin dengan Ali tu pilihan dia, tapi bapa dia tak setuju. Sedangkan Ali itu adalah lelaki yang sekufu, setanding untuk berkahwin dengan si Fatimah tu. Nampak tak? Sekufu. Tapi bapa tak berkenan dengan Ali ni, bapa berkenan dengan Ahmad. Dan Ahmad ni pula sekufu dengan Fatimah juga. Dua-dua kufu. Ali dengan Ahmad ni setara, sekufu dia kedudukannya. Semua segilah, agamanya, akhlaknya, kekayaannya, kerjayanya, tak ada aib, tak ada kecacatan, semua lengkap. So, ya? Maka di sini macam mana? Boleh tak Fatimah itu buat aduan dekat mahkamah dan hakim membenarkan dia berwali hakim? Kat sini tak boleh. Maka mahkamah tetap mengatakan hak kepada wali mujbir. Wali mujbir yang boleh menikahkan, maksudnya pilihan. Sebab apa? Sebab bapa dia tu ada hak untuk memaksa anaknya berkahwin dengan lelaki pilihan dia sendiri, pilihan bapa dia tu lah. Selagi mana cukup tak ada unsur-unsur tiga ni. Pertama, kita dah bincangkan bahawa tidak ada permusuhan antara anak dengan bapa. Tidak ada permusuhan, okey. Tak ada krisis antara anak gadis dengan bapa dia. Tak ada bergaduh. Itu tak apa. So tak ada benda tu, bapa boleh paksa anak walaupun anak tak redha. Selagi mana anak dia tu belum pernah berkahwin ataupun dia tu masih lagi anak dara lah, belum pernah berkahwin. Ya. Dan kedua, lelaki itu mampu untuk bayar mahar. Mahal macam mana sekalipun. Kalau perempuan kata aku nak mahar 2,000, okey aku bayar, tak apa. Dia boleh mana. Tak berhutang, boleh bayar sebelum nikah. Maka kalau lelaki itu mampu untuk berbuat sebegitu, maka di sini tuan-tuan, bapa boleh paksa anak perempuan kahwin dengan lelaki yang dia suka, walaupun perempuan tu dah ada pilihan lain yang sekufu dengan dia. Nampak tak? Dan yang ketiga, lelaki pilihan bapa tu mesti sekufu. Ya. Katakanlah pilihan perempuan tu sekufu, harta, kerjaya, akhlak, agama, tak ada aib, tak ada cacat cela dan sebagainya. Tapi pilihan bapa pula tu agama ada, sembahyang ada, tapi kerja gaji kecil. Nak banding dengan perempuan tu gaji besar. So bila kalau tak sekufu, bapa tak boleh paksa. Itu apa-apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas seperti mana yang disebutkan dalam kita sudah bincangkan. Baik, kita cerita tentang wali ghaib. Wali ghaib ni maksudnya apabila wali ramai yang terhampir berada dua marhalah atau lebih daripada pengantin, ya, maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali berikutnya, bah berpindah kepada sultan. Nampak tak? Ini yang berlaku biasa dekat Thailand ni. Ya. Yang biasa berlaku kat Thailand ni, dia orang cek helah, yalah nak buat macam mana tetap sah juga. Kalau nak kahwin kat Kuala Lumpur tu wali dekat, tak cukup 2 marhalah, maka nikah wajib pakai wali. Ya. Terpaksa pergi Thailand yang bermarhalah ni, nak maksudnya nak pakai wali hakim. Sebab apa? Kalau nikah tanpa keredaan wali, dia tak boleh. So dia kan cek helah. Kalau wali dia meraibkan wali itu, iaitu menjauhkan perjalanan. Dalam mazhab Syafi'i memang boleh. Helah macam ni memang boleh. Itu masalah dia. Ya. Jadi kalau nak dikuatkuasakan hukum macam tu, memang dah mazhab Syafi'i kata boleh. Nampak tak? Ya, walaupun kita tahu yang nikah kat Thailand ada madarat ataupun mudaratnya sangat banyak, ya, tapi memang dah fatwa ada helah yang membolehkan perempuan untuk meraibkan wali dia. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Mohon penjelasan Ustaz lebih mendalam berkaitan krisis anak perempuan dengan bapa. Ya, saya nak tanya Amirul Abu Ammar, pernah ikut kelas saya tak sebelum ni? Ataupun hari ni first time ikut? Ya. Baik, kalau kalau first time ikut hari ni, sebenarnya saya ada bincangkan pada episod yang lepas. Tak silap saya episod ke-9 ke-8, boleh carilah. Ya. Ya, tapi kalau yang pernah ikut kelas saya, kalau Amirul Abu Ammar pernah mengikut kelas saya, mungkin terlepas pandang. Ya. Jadi saya kurang berminat nak cerita panjang, nak ulang balik tentang krisis anak perempuan dengan bapa. Ya, maka boleh rujuk pada pengajian yang lalu, boleh buka-buka, insya-Allah boleh bertemu. Ya, krisis. Sebut krisis bergaduh lah. Ya, baik. Saudara Papan dirahmati, Amirul boleh apa saya, ya, bagi mereka yang dah ikuti, dia akan nampak lah penjelasan saya yang lalu tu. Okey, jadi disebutkan tentang meraibkan wali tu memang boleh. So kahwin dekat Thailand tu, dia proses meraibkan lebih 2 marhalah. Tu kenapa nikah dekat Thailand, kenapa tak nikah dekat Melaka? Melaka kan lebih 2 marhalah. Ya, sebab apa? Melaka pun tak lepas juga. Melaka pun dah dapat surat daripada wali. Nampak tak? Dia tak benarkan tanpa kebenaran wali. Dia nak elakkan mafsadah, maksudnya kahwin lari, kahwin yang luar daripada persetujuan mak bapak, ya, kahwin yang kata orang bujang bawa lagi, itulah. Kalau pergi Kelantan pun sama juga, tak lepas. Pasal apa? Enactment undang-undang sana, dia kata nak nikah, kalau maksudnya kalau gadis tu orang Selangor, kena nikah ke Selangor, tak boleh nikah ke Kelantan, kecuali ada surat, ada sebab-sebab tertentu. Jadi nak dapat sebab keuzuran boleh nikah ke Kelantan, lebih 2 marhalah tak boleh. Jadi pelepas banyak pergi Thailand. Tapi inilah, alhamdulillah, COVID-19 ni tak boleh pergi Thailand. Alhamdulillah, baguslah. Ataupun pemerintah negeri ni baguslah, kuranglah ataupun tak ada lah orang yang nak pergi kahwin lari ni. Kahwin lari nak poligami yang tak layak, ya, memang tak layak. Lepas tu membusukkan nama poligami dan sebagainya. Dia bawa lari anak dera orang, tak gentleman. Bagi saya tak gentleman. Bawa lari pergi apa? Ya, pergi nikah dekat Thailand. Ini satu benda yang saya rasa memang haprak sungguh lah. Ya, perbuatan keji. Walaupun sah bernikah dekat Thailand, balik Malaysia kena saman, dapat pengiktiraf Jabatan Agama, tetapi ini satu enactment yang tak sepatutnya berlaku lah. Kalau saya jadi yalah, tak tahulah, mungkin saya nak macam mana nak selesaikan supaya dielakkan pernikahan berlaku dekat luar Malaysia ni. Kena syarat-syarat ketat. Dan orang Thailand tu dia bukan ada jabatan agama yang ada sistematik. Sana pun tak sistematik, tuan-tuan. Dia tok guru pondok, dia mewakili badan besar yang menghakimi masyarakat situ. Dia bukan sultan pun, tapi macam sultan jugalah, macam hakim jugalah, tuan-tuan. Ya tak? Ya, jadi tak sistematik pun kat Thailand tu. Secara merbah juga, tuan-tuan. Itulah yang menikahkan orang. Ya, tapi dianggap situ mereka ini tidak ada di bawah pemerintah negara Islam, maka tok guru dia itulah yang dijadikan sebagai hakim dekat wilayah umat Islam tu, maka nikah sah lah macam tu, ya tak? Ya, tanpa memikirkan dari segi sudut keluarga dok mencari, keluarga dok menangis dan macam-macam lagi. So benda-benda macam ni perlu dielakkan lah, ya. Kalau nak kahwin dengan lelaki pilihan, bapak tak setuju, cakap baik-baik, bincang, jangan sampai kahwin lagi, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, hal ini adalah kerana hak perwalian masih kekal pada wali gaib. Masih kekal, ada lagi. Yang mana kecuali kalau wali tu dia punya kelayakan hilang, gila ke ataupun dia dah tak ada, meninggal dunia. Ya, pada hakikatnya dia ada tapi dia gaib. 2 marhalah. Jauh dia masih ada, dia masih lagi kat rumah tengok drama, tengok berita kat TV, tapi anak perempuan berada jauh 2 marhalah. Maka tak boleh bawa. Okey, tak apa, kalau tak nak nikah saya bawa atuk pergi, jadi tak boleh, tak sah. Dia kena pada wali hakim. Ya, dan apabila dia tidak dapat melaksanakannya, maka hak perwalian tersebut digantikan dengan hakim. Ya. Namun jika wali yang terhampir berada kurang 2 marhalah, maka sultan tidak boleh melaksanakan perkahwinan itu kecuali dengan izinnya. Ya, kalau katakanlah perempuan tu duduk dekat Kajang, Selangor, dia nak nikah kat Kuala Lumpur, tak boleh, kurang 2 marhalah. So wali hakim dekat Kuala Lumpur tu tak boleh nikahkan dia. Kecuali kalau dia pergi Thailand, pergi yang 2 marhalah, pergi kat Ipoh ke, yalah,
tanpa izin walinya hakim boleh nikahkan. Sebab apa? Sebab dia ghaib. Ghaib macam mana? Berada jauh 2 marhalah ataupun lebih ya daripada kedudukan pengantin perempuan itu, dan begitu juga dengan walinya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk, terdapat beberapa taraf, beberapa wali yang setaraf ya. Maksud wali setaraf apa? Dia setaraf, kedudukannya sama. Boleh, maksudnya boleh pilih mana-mana. Tapi ada afdaliyahnya, mana yang patut kita pilih. Ya. Ada wali yang sama taraf dari segi sudut nasab. Nasab sama, seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa. Dan ya adik-beradik seibu sebapa. Semalam saya dah sebut bahawa kedudukan adik-beradik seibu sebapa dan sebapa sama taraf. Saya silap? Tidak, saya dah baca kitab, dia kata tak sama taraf. Maksudnya kedudukan adik-beradik seibu sebapa lebih tinggi kedudukannya. Maksudnya dia ranking atas berbanding dengan adik-beradik yang berada di adik-beradik sebapa saja. Maksudnya kalau tak ada adik-beradik sebapa, barulah pergi ke seibu bersebapa, barulah pergi adik-beradik sebapa. Katakanlah perempuan ni adik-beradik seibu sebapanya semua perempuan, tapi isteri kedua bapaknya ada adik-beradik lelaki. Mak lain lah. Maksudnya kalau dah tak ada seibu sebapa lelaki, baru pindah kepada adik-beradik sebapa ya. Tapi dalam ramai-ramai, katakanlah perempuan Fatimah nak menikah, ya, bapak dia dah meninggal dunia, atuk dia dah meninggal dunia, dia ada 7 adik-beradik lelaki. Semua boleh jadi. Yang sulung boleh, yang nombor 2 boleh, nombor 3 boleh, yang bongsu boleh. Mana-mana. Kata abang sulung kata, malah aku nak jadi wali, kau jadi wali lah, aku nak main PUBG kat rumah ni. Nampak tak? Ya. Jadi abangah pula jadi. Abangah kata, ada kerja lah hari ni, apa acik kau pergi jadilah wali. Boleh saja. Lala dia bongsu yang jadi wali kepada, boleh, tak ada masalah. Tapi ada afdali, ada keutamaannya. Ya. Apa keutamaan? Dalam ramai-ramai itu diutamakan yang lebih wara'. Ya. Kedua, yang berkasih sayang. Yang berkasih sayang lah dengan pengantin perempuan tu. Bukan yang cengih, yang garang tu ya. Ya. Kedua, yang lebih berumur. Yang lebih berumur daripada mereka. Itu susunan lah. Maksudnya biasa yang lebih berumur ni yang Abang Long lah. Kalau Abang Long dah tak ada, meninggal ke apa ke, maka pergilah pada adik-beradik. Ya. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Abang Long hilang, tak jumpa, dia tak mati, dia hilang, ya, so pergi ke abangah ke? Tidak. Kembali pada asas, iaitu wali gaib. Tak tahu dekat mana. Macam perempuan nikah dekat Thailand, dia tahu bapak kat mana, bapak dia kat Kuala Lumpur, tapi dia sebagai wali gaib. Sebab apa? Jauh 2 marhalah. Tapi macam mana kalau abang dia hilang tak tahu ke mana? Dia anggap dia jauh. So bila anggap dia hilang, tak tahu hidup ataupun mati, maka dikira sebagai wali gaib juga. So bila wali gaib, maka dari segi sudut walinya adalah wali hakim, bukan berpindah kepada adik-beradik lain. Pasal apa? Sebab dia wali gaib, tak disabitkan kematian. Kalau terbukti sabit kematian, ada bukti-bukti kukuh, barulah pindah pada adik-beradik lain. Tapi sebab apa? Dia gaib, tapi tidak dapat disabitkan kematiannya. Ya, tak ada bukti dan tak ada tanda-tanda. Bila tak ada tanda-tanda, tak dapat disabitkan kematian, maka dia dikira masih lagi hidup. So bila masih hidup, kelayakan tak hilang. So kelayakan tak hilang, tak boleh diserahkan kepada adik-beradik lain. Ya, tapi serah pada apa? Wali hakim yang menjadikan wali kepadanya. Ya. Itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disebutkan tentang aulawiyat, yang mana kita laksanakan dari segi sudut tuntutan wali itu sendiri. Baik ketiadaan wali. Apa wali tiada, maka hak perwalian berpindah kepada qadhi. Maksudnya dah wali semua tak ada dah. Hatta yang asabah pun tak ada juga, maka berpindah kepada wali hakim. Pasal apa? Berdasarkan hadis sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyun man la waliya lahu. Sesungguhnya sultan atau pemerintah wali bagi orang yang tiada berwali. Kita kat Malaysia ni, kalau dekat Selangor, Sultan Selangor lah, Sultan Perak. Tapi saya nikah tu berwakil wali kan, ada nikah tu bapak dah tak ada wali lain, ya. Tapi siapa ni sultan tak nikah pun, itu sultan boleh mewakilkan. Dalam kitab Imam Nihayatul Muhtad dan sebagainya ada bincangkan tentang dibolehkan hakim boleh mewakilkan, bagi tauliah pada orang lain. Baik.
berwakil wali dalam perkahwinan. Ya, kita baca ni. Wali mujbir sah mewakil walikan perkahwinan antara anak daranya kepada orang lain tanpa izinnya. Maksudnya wali dia sah mewakilkan mewakilkan wali perkahwinan anak daranya kepada orang lain. Maksudnya dia tak nak nikahkan, tapi dia wakil pada orang lain. Kata, saya nak duduk rumah, awak tolong nikahkanlah anak saya. Mewakil walikan. Maksudnya diwakil walikan kepada, macam contoh kan, macam kalau saya almarhum bapa mertua saya sendiri yang menikahkan, dia tak pakai wali, tak pakai wakil. Tapi ada yang bapa ni dia tak berani, tak confident, dia bagi kepada qadhi yang nikahkan ataupun juru nikah. Okey, dia sign, aku wakilkan kepada juru nikah fulan bin fulan untuk menikahkan anak perempuan aku. Itu boleh, tak ada masalah, walaupun tanpa izin anak perempuannya. Baik, sebab apa dia berhak untuk melakukan sebegitu. Baik, saya baca ringkas saja tuan-tuan. Pasal apa? Sebab kita nak kejar masa dan sebagainya. Baik, kita nak cerita tentang dua orang saksi. Lepas ni insya-Allah kita akan ceritakan tentang perihal isu yang berlaku dekat pulau terdamparnya dua insan. Dua insan yang mana kalau mereka lakukan kehidupan dekat situ tak boleh berkahwin, tak ada wali, tak ada, boleh nikah tak? Baik, kita bincang dulu dua orang saksi, iaitu rukun yang seterusnya selepas sirah, selepas wali, selepas laki, selepas perempuan. Kita dah habis bahaskan tentang wali. Bagaimana pula dengan dua orang saksi? Dua orang saksi ni yang mana kalau kita lihat dari segi sudutnya, akad perkahwinan adalah sama dengan akad yang lain yang disyaratkan redha. Nampak? Baik, sebelum tu saya nak katakan, ada tak orang yang nikah dekat Thailand dibatalkan? Dibatalkan pernikahannya, dia pergi kat Thailand. Ada mahkamah syariah dekat Kelantan, yang mana orang tu duduk Kelantan, dia pergi nikah dekat Golok. Nikah kat Golok, antara Kelantan tempat dia memang duduk border, tak sampai 2 marhalah. Dia pergi dekat Golok tu, dia nikah kat sana. So bila dia nikah kat sana, so mahkamah Kelantan membatalkan. Pasal apa? Sebab wali yang tak kira gaib. Sebab apa? Antara Golok dekat sempadan Kelantan tu, bapak dia tu duduk tak jauh, tak sampai 2 marhalah. So tidak dikira wali gaib, maka dikira fasah. Dikira fasah, maka nikahnya tak sah. Nampak tak? Nikah tak fasah, jatuh talak, tak jatuh talak, tidak dikira sebagai sah. Tu dia. Dan bersetubuh macam mana? Bersetubuh dengan cara yang tak halal lah. Betul tak? Itu yang bahaya tu. Nikah ni jangan main-main. Nikah jangan main-main. Nikah ni perlu berhati-hati. Sebab tu kena isi borang betul-betul, kena melalui proses yang betul. Dibatalkan dekat Kelantan ada. Sebab apa? Dekat Kelantan, Kelantan, Thailand, Patani tu sebelah tu je. Kalau ikut betul-betul tak sampai 2 marhalah. Kalau yang duduk betul-betul border Kelantan lah. Tapi kalau duduk dekat Kota Baru, Golok 2 marhalah rasanya, tak? Ataupun duduk dekat Gua Musang, nikah kat Golok lebih 2 marhalah. Tapi duduk betul-betul, memang mahkamah syariah Kelantan batalkan. Pasal apa? Bukan dikira sebagai wali yang gaib. Sebab itu pernikahan ni kena berhati-hati, tak boleh main hangguk macam tu saja. Sebab tu saya tak setuju sama sekali nikah online. Kalau berjauhan sekalipun tak perlu nikah online, pakai guna sistem wakalah. Lelaki yang nak nikah tu, dia wakilkan diri dia, wakil pada kawannya untuk terima akad nikah tu. Itu tak ada masalah, senang, lagi settle. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang saksi, nak cerita pasal saksi. Akad perkahwinan adalah sama dengan akad yang lain disyaratkan redha, ijab dan qabul. Bagaimanapun Islam memberi akad perkahwinan itu penuh penghormatan dan kemuliaan yang bersifat keagamaan dan pengabdian pada Allah. Perkahwinan ini adalah satu ibadah. Dia bukan main-main, satu penghormatan. Oleh itu mereka melangkah ke alam perkahwinan dianggap sebagai ketaatan kepada Allah. So berkahwin ni syaitan menangis sebab kita melakukan ibadah yang sangat besar. Dan asalnya hukum bersetubuh tu haram. Tak boleh lelaki dengan perempuan tanpa ada ikatan perkahwinan ataupun tak ada hubungan tuan dengan hambanya, maka hukumnya haram sama sekali, tak boleh. Tapi sebab nikah jadi halal, tu yang syaitan duk menangis tu. Syaitan nak mengharapkan Bani Adam mereka menangis, tak? Jadi sebab itu ibadah tu dikira sebagai
membina masjid, pahala macam bina masjid. Itulah istilahnya. Walaupun tak ada hadis, kita faham maksud orang tua-tua kata membina masjid ni pahala dia besar. Nampak tak? So kahwin ni pahala yang sangat besar. Oleh sebab akad nikah memberi kesan yang besar untuk menghalalkan pergaulan suami isteri, mewajibkan pemberian mas kahwin dan nafkah, mensabitkan nasab, hak pewarisan, tanggungjawab bersamaan ketaatan. Agama Islam mewajibkan sekurang-kurangnya 2 orang hadir menjadi saksi akad perkahwinan tersebut sebagai langkah berhati-hati. Nampak tak? Ya. Sebab tu nikah online saya tak bersetuju. Pasal apa? Saksi itu dia tak dapat mensabitkan bahawa adakah lelaki dalam video tu betul-betul sah, adakah dia tu betul-betul lelaki yang otentik ataupun dia pakai topeng dan sebagainya. Tapi kalau hadir secara fizikal, dia nampak ini bukan pakai topeng ni. Tapi kalau video nampak ni, tuan-tuan nampak muka saya, tapi mungkin saya boleh pakai alat pita suara serupa macam saya ni tuan-tuan, saya boleh pakai topeng dan sebagainya, solek dan sebagainya, boleh mengeliru kan, ya. Ataupun orang kata, ustaz bagaimana pula kalau saksi tu duduk belah laki sana tu, ya, tapi macam mana dia nak sabitkan wali kat sini pula jadi saksi? Nampak tak? Macam mana dia nak sabitkan perempuan tu betul, tepat ke tidak? Itu. Dua saksi ni, dia saksi. Dia nak elakkan fitnah. Dia nak elakkan supaya orang tidak timbul fitnah. Dah kahwin ke dah kahwin? Betul kahwin betul. Laki yang tulen, laki tu lah yang dimaksudkan. Ya, perempuan tu lah bapak dia, bukan orang lain, bukan kembar bapak dia, memang bapak dia betul yang nikahkan. Itu sabitnya. Ya. Jadi nikah online tak payahlah. Ya. Pakai gunakan istilah yang digunakan sebagai nikah wakalah. Hal ini kerana hak-hak berkenaan kemungkinan terdedah dengan keingkaran pasangan suami isteri tersebut. Ya. Sementara saksi-saksi pula mestilah memenuhi syarat-syarat tertentu supaya mereka dipercayai dan memuaskan hati untuk mensabitkan hak-hak tersebut. Jika berlaku riak-riak pertelingkahan atau seorang daripada mereka mengingkarinya. Kalau ada pertikaikan perkahwinan tu, saksilah yang saksikan. Betul nikah semua sikit. Ya, lafaz akad nikah semua jelas, nama pun jelas, orang dimasukkan jelas, bapa dia pun masuk, anak perempuan dia yang jelas, semua jelas. Tidak ada pertikaian. Nanti kalau ada pihak kata, macam mana ni? Nikah tu wali nikah tu tak sebut, tak tuju pada anak dia main umum saja. Saksi kata, ya. Saksi kata, ya, dia sebut nama anak perempuan. Betul tak? Jadi saksi main peranan. Saksi tu ketika akad jangan tidur, dia dengar betul-betul. Sebab tu juru nikah kata sah. Dia tanya saksi sebab apa, nak tahu saksi tu dengar betul-betul atau tidak. Nampak tu? Bukanlah saksi tu mensabitkan sah ke tidak, tapi hakimlah yang juru nikah tu yang sabitkan dia sah atau tidak. Tapi tak minta pandangan saksi. Sah. Supaya apa? Supaya sabit apa-apa pertikaian, saksi itulah menjadi saksi. Tapi sekarang ni saksi lebih ramai. Bila sekali nikah tu 50 orang, 50 orang tu saksi kalau kata orang. Cuma officially inform dalam form, dalam borang tu memang kita sebut sebagai 2 orang lah yang disebutkan. Okey, baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalil? Dalil yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibnya ada 2 orang saksi ketika bernikah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dhalika fahuwa batilun. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah nikah melainkan oleh wali dan dengan adanya 2 orang saksi yang adil. Pernikahan selain daripada itu adalah batal. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kalau kita lihatkan dari segi sudut perbahasan ini, nikah tu adalah wajib ada wali dan ada saksi. Baik, syarat-syarat saksi. Apakah syarat-syarat saksi? Islam. Tak boleh kapiak. Tak boleh nanti panggil, okey, nak nikahkan anak saya, panggil Acong dengan Arung Bugem. Tak boleh. Kedua-duanya bukan agama Islam. Dia mesti beragama Islam. Ya. Baik, kedua, mestilah lelaki. Ya, perempuan tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Ya, sebab apa? Ini nas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akad nikah tidak sah dengan saksi perempuan ataupun dengan seorang lelaki dan 2 orang perempuan saksi perempuan. Ya, tidak. Kalau jual beli, ya, kalau hutang, yes, boleh perempuan, tapi nikah tak boleh. Dia mesti lelaki. Ini kelebihan lelaki lah, kena terima lah tuan-tuan. Bukan kita nak kata apa, ini bukan merendah-rendahkan perempuan, tapi hakikat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Ya, baik, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata telah berlaku sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyaksian orang perempuan tidak harus dalam perkara hudud, nikah dan cerai. Ya, ini tidak boleh disebutkan dalam sunnah, tak pernah berlaku dalam mana-mana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadikan wanita sebagai saksi dan seumpamanya. Ya, Az-Zuhri adalah seorang tabi'in, dan ucapan tabi'in adalah sama seperti hadis marfu', seperti mana diperokok oleh para ulama. Ini kata-katalah. Yang kedua, mestilah berakal. Tak boleh orang gila, orang yang tidak siuman, ya, sama ada tidak siuman secara semula jadi, contohnya Down syndrome ke, ya, disleksia yang kronik dan seumpamanya, ya, ataupun disebabkan tekanan perasaan, depression jadi gila. Itu tak boleh, ya. Baik, ketiga, mestilah dia tu adil daripada Islam. Pertama, dia Islam, berlaki berakal, dan keempat, adil. Maksudnya tidak melakukan dosa besar, begitu juga tidak dia melakukan dosa kecil yang berterusan, dan begitu juga dia ini adalah dari segi sudut zahirnya memang nampak dia ni. Katakanlah orang tanya, Ustaz, macam mana kalau saksi tu dekat rumah dia minum arak, kita tak tahu, tapi zahir dia tak nampak minum arak. Adakah kita nilai pada luaran? Dalam rumah itu peribadi kita tak nampak, kecuali memang ada orang nampak saksi dia ni minum arak dalam rumah. Ya, itu sudah nampak secara zahir. Tapi zahir dia cover line cantik punya, tak berlakunya minum arak dekat sampai orang tak nampak dia minum arak kat rumah, disorok betul-betul masuk dalam lubang bawah tanah tu, dia minum arak sampai tak ada siapa pun dapat tangkap. Maka kita menilai pada zahirnya saja. Yang hukum secara batin dia menyuruh tu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kalau kita bincangkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dia kata kalau wali yang nak menikahkan anaknya tak boleh fasik, dia mesti adil. Dia kata kalau bapa tu minum arak, dia tak berhak untuk menikahkan anaknya yang dalam keadaan fasik. Ya, dia nak nikahkan, hakim kata awak tak boleh nikahkan, awak ni minum arak. Dia kata aku bertaubat nasuha, aku telah bertaubat nasuha dan aku tak minum lagi. Kat situ diikrar. Boleh tak? Automatik dia boleh nikah. Fil hal disebutkan. Itu wali. Tetapi kalau syahid tak boleh. Dalam sebut, saya nak cari illah kenapa dua orang saksi tu kalau bertaubat tidak boleh jadi saksi. Ya, sebab apa? Wali tu apabila dia nak nikahkan anak dia tu, cukup dengan pengakuan dia sudah bertaubat, maka cukup hilang kefasikannya, dia boleh menikahkan anak dia. Lepas nikahkan anak, balik rumah dia minum arak, itu urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai pada zahir saja. Tapi disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, kalau dua orang saksi, kalau dia bertaubat, kata awak berdua tak boleh jadi saksi. Sebab apa? Saya nampak awak ni sap dadah, dan saya nampak awak ni minum arak. Dadah yang stone punya ni kan, sama lah macam minum arak kan, dosa besar kan. Ya, kata tak boleh. Kata saya dah bertaubat, tak boleh. Kalau hakim, dia kena lebih sikit, dia kena sabit betul-betul dia bertaubat. Bukti. Tak cukup dengan mulut, tapi penyaksian, pengalaman juga menyabitkan mereka sudah bertaubat, baru boleh jadi hakim. Tapi kalau dia bertaubat immediately, tidak sah penyaksian mereka dalam perkahwinan. Ya, itu adalah apa-apa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wali ni hukum dia tak sama macam hakim. Dia tak sama bukan syahid. Syahid ni dia sebagai penyaksian ni perlu sabit dia ni adil. Pasal apa? Sebab penyaksian dia itu untuk dijadikan hujah. Tapi wali ni tak jadi hujah. Wali ni syarat untuk menikahkan saja, tapi tak jadi hujah untuk membela kalau apa-apa pertikaian yang berlaku. So pertikaian yang berlaku ni mestilah dua orang saksi. So dua orang saksi ni nak sabitkan apa-apa saja pertikaian, tidak ada lompongan dan keraguan, mestilah saksi yang betul-betul adil. Nak pastikan betul-betul adil, memang sabit itu berubah dan bertaubat. Maka di sini memerlukan bukti yang kukuh. Manakala wali cukup dia mengucapkan aku dah bertaubat. Pasal apa? Sebab wali ni kita tak perlukan penyaksian dia, cuma sah untuk dia menjadi orang tengah. Ya, kalau tak ada pun dia tak sah, tapi tak sampai tahap dia menjadi penyaksian. So selagi mana dia tak jadi penyaksian, maka cukup sekadar untuk kita nilai dia adil atau tidak, tak perlu kepada pendetailan seperti dua orang saksi. Nampak tak? Itu sebabnya. Itu sebab disebutkan oleh ulama-ulama mazhab al-Imam Syafi'i.
Baik, yang kelima, pendengaran yang baik. Ya, maksudnya nanti tak dengar kan, nak dengar tak dengar, macam mana dia nak bela, macam mana kalau orang petikai, macam mana saya dengar dengan telinga saya sihat. Memang pengantin perempuan pengantin lelaki sebut aku terima nikahnya, jelas. Yang wali kata aku nikahkan kau, tidak gunakan kiasan. Dia sebut mahar berapa, dia sebut nama perempuan tu jelas. Kena jelas lah. Ya, dan penglihatan baik, sebab penglihatan itulah, kalau rabun macam saya pakai cermin lah. Cermin mata yang bukan boleh tipu orang ya, tapi cermin mata maksudnya penglihatan dia boleh sabitkan. Itulah pengantin lelaki, bukan menyamar. Perempuan itulah pengantin perempuan, itulah walinya, itulah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini syarat-syarat yang ada pada penyaksian ataupun sifat yang perlu ada pihak dua orang saksi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penyaksian persetujuan pengantin perempuan. Ya. Sunat disaksikan persetujuan pengantin perempuan tentang akad nikahnya, iaitu dengan mendengar keizinan dan persetujuan, aku setuju dengan pernikahan ini atau aku mengizinkannya. Ya. Maksudnya soalan kita ni kadang-kadang terlepas pandang. Ya. Maksudnya kalau kita nak nikah, nak jadi saksi nikah, kita kena dengar tu. Biasanya wakil wali dia akan bertanya, awak setuju ke dinikahkan tu? Kata setuju. Dan saksi pun dengar. Saksi pun disunatkan mendengar persetujuan perempuan. Tapi kalau tak dengar, it's no problem at all. Tapi nak dapatkan sunnah, nak dapatkan pahala sunnah, maka dua orang saksi pun disunatkan mendengar persetujuan pengantin perempuan. Biasa sebelum nikah lah pergi bilik, dia kata, qadi tanya, awak setuju ke nak jadi macam ni? Setuju. Okey, no problem, tak ada masalah. Itu sunat. Ya. Baik, menjaga maruah bapa atau datuk. Ya, wajib atas anak lelaki dan perempuan yang beragama Islam atau kafir menjaga maruah bapa atau datuknya, sama ada belah ibu atau bapa, sama ada dalam Islam atau kafir, dengan memberi mas kahwin untuk mengahwini seorang perempuan merdahika, atau berkata kepadanya, nikahlah dan aku memberimu mas kahwin. Ya, maksudnya menjaga maruah. Inilah perkahwinan ni, mas kahwin ni sebagai maruah. Ya, menjaga nama lah. Maksudnya kita bagi wang penghargaan. Ya, dia bukan membebankan lah, tapi mas kahwin hak perempuan. Kita kena lihat dari segi sudut adat masyarakat kita ni, dia ada dua jenis. Maksudnya dua jenis macam mana? Hantaran dengan mas kahwin. Kalau majoriti negeri dekat Malaysia ni, mas kahwin ditentukan oleh kerajaan. Macam dekat Selangor, tak silap saya RM80 kalau tak silap saya. Sebab saya nikah ni dah 15 tahun yang lalu dah, lama dah. Ya. Baik, manakala kalau negeri Kelantan dia tak tetapkan, maksudnya hantaran itulah mas kahwin. So bila hantaran mas kahwin tu memang fully hak perempuan. So kalau dekat negeri lain, hantaran tu bapa boleh kongsi lah. Kalau dipersetujui bahawa hantaran itu untuk keluarga perempuan, bapa boleh ambil lah. Tapi kalau pengantin lelaki kata, hantaran ni aku nak bagi pada perempuan tu, menjadi hak perempuan. Tapi kalau dekat Kelantan, hantaran tu confirm menjadi hak perempuan. Bapa tak boleh ambil sesuka hati. Pasal apa hak perempuan? Dia nak ambil buat kenduri ke kena minta izin dengan bapa tu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi untuk menjaga maruah bapa atau tidak, maka kalau kita lihat di sini, kewajipan ini tertakluk pada syarat. Anak itu mampu menyediakan mas kahwin. Ya, maksudnya ialah kita nak kahwin dengan anak orang, kita kena mampulah nak sediakan mas kahwin. Ya, kalau kita dekat negeri-negeri lain, okeylah, kat Johor paling murah RM22.5. Ya tak? Kalau kat Kelantan tu, hantaran tu dia tetap RM5,000 lah mas kahwin tu. Nampak tak? Kalau nak kahwin orang Kelantan lah. Ya tak? Jadi kalau tak mampu, kenalah cari duit tu. Betul tak? Bincanglah lagi. Ya. Bapa atau datuk tidak mampu menyediakan mas kahwin. Ya. Bapa atau datuk itu berkeinginan untuk berkahwin. Maksudnya begini, kalau kita lihat, wajib menjaga maruah bapa atau datuk ni. Ya, maksudnya kalau kita lihat ibarah ni,
Ya, kalau tak mampu untuk menyedia anak tu tak menyedia mampu, maksudnya kalau anak tu tak mampu untuk menyediakan mas kahwin, maka atuk atau bapa yang sediakan mas kahwin bagi pihak lelaki. Kalau tak ada, kena carilah. Dan begitu kita sebutkan mas kahwin tu, kalau dia tak ada mas kahwin tu, dia boleh bagi manfaat. Contohnya mengajar Al-Quran kan. Mengajar Al-Quran ni macam contoh kita kata, aku ajar kau Al-Quran sampai kau pandai, itu mas kahwin juga. Ataupun mengajar menjahit pun boleh juga. Maka itulah kalau kita sebut tentang hantaran yang perlu kita jelaskan tentang hal ini. Ada sikit lagi sebelum kita masuk mas kahwin, kita nak jelaskan yang keempat, perkahwinan orang kafir. Perkahwinan orang kafir adalah sah. Ini berdasarkan hadis tentang ghailan dan lain-lain memeluk agama Islam dan mempunyai lebih daripada 4 orang isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mengekalkan 4 orang isteri sahaja dan menceraikan isteri-isteri lain tanpa bertanyakan syarat-syarat perkahwinan mereka. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ghailan. Dia dulu musyrik. Masa zaman jahiliah dia kahwin berapa orang isteri? Mungkin 7-8 orang. Bila dia masuk Islam, maka Nabi kata ceraikan lebih daripada 4 tu. Yang kelima, ke-6, 7 tu ceraikan. Kekalkan yang 4. Yang kekal yang 4 tu Nabi tak suruh dia nikah balik. Nabi tak pernah suruh nikah balik, dan Nabi tak pernah syarat dulu kau nikah macam mana, nikah kat mahkamah ke padri ke apa ke, tidak. Maka tetap sah walaupun dia beragama etis sekalipun, dan mereka mengatakan bahawa kalau kami kepercayaan dulu kami inilah kami berkahwin, cukup kami janji setia dah berkahwin, itu pun sudah dikira. Sebab apa? Ulama mazhab Syafi'i kata orang kafir ni agamanya satu. Tak takluk pada agama ni kena ikut agama ni sah. Hindu kena kahwin Hindu tak sah, kahwin ahli kitab pun nikah pun tak sah sekarang ni. Jadi nikah yang sah hanya Islam saja. Tapi keringanan Islam itu sendiri diberikan bahawa pernikahan orang kafir itu sendiri tak perlu dinikahkan balik. Bukti banyak sekali sahabat Nabi SAW yang memeluk agama Islam, suami isteri tak pernah Nabi nikahkan dia balik. Bahkan ada yang isteri masuk Islam, suami tak masuk Islam, seperti mana menantu Rasulullah SAW. Anak Rasulullah Sayyidah Zainab, dia masuk Islam. Anaknya Abu Al-As, Abu Al-As rahimahullah radhiyallahu anhu, dia tak nak, maka dipisahkan. Jadi saudara-bapa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dia masuk Islam, saya lupa Nabi nikahkan balik tu, tidak lupa. Nabi satukan mereka balik. Tapi kalau yang memang sama-sama masuk Islam, maka di sini tuan-tuan, mereka tidak ada mufarakah, tak ada tafrik. Mereka terus disahkan perkahwinan jadi suami isteri, tak perlu nak kena akad balik dan seumpamanya. Baik, okey. Orang kafir memeluk Islam selepas berkahwin. Jika suami isteri yang kafir sama-sama memeluk Islam, perkahwinan mereka berterusan. Hal ini adalah kerana perceraian hanya berlaku disebabkan berlainan agama, sedangkan ia tidak terjadi. Macam tadilah, perceraian macam anak Rasulullah Sayyidah Zainab, dia bercerai sebab berlainan agama. So Sayyidah Zainab radhiyallahu anha masuk Islam, maka isteri suami tak masuk Islam, so berpecah, Nabi pisahkan dia. So bila menantu dia masuk Islam, maka baru dinikahkan balik. Tapi kalau yang orang kafir ni sama-sama masuk Islam, tidak pernah berlaku perceraian, maka nikah mereka tetap sah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami yang memeluk agama Islam sedangkan isteri masih kafir, perkahwinan mereka berterusan jikanya isterinya ahli kitab. Katakanlah Ahmad ni dia Muslim tapi isterinya ahli kitab. So Ahmad ni dia masuk Islam, isteri tetap terus kekal, tapi boleh bersama lagi. Nampak tu, sebab isteri ahli kitab. Katakanlah Ahmad, katalah Jessup dia masuk Islam, tukar nama Yusuf, dan dia punya wife dia tu Mary tak masuk Islam, terkekal agama ahli kitab. Bercerai tak bercerai. Sebab apa? Orang Islam boleh berkahwin dengan ahli kitab. Nampak tak? Kerana lelaki-lelaki Islam harus mengahwini perempuan ahli kitab, iaitu dibolehkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i yang boleh nikah ahli kitab ni hanyalah Bani Israel. Dia tak boleh keturunan selain. Contohnya Cina masuk Kristian ataupun India masuk Kristian, tak boleh mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain boleh. Ada khilaf lah di sisi para ulama.
Isteri itu menganut agama menyembah berhala atau tidak beragama dan juga tidak memeluk agama Islam dalam tempoh iddah penceraian suaminya, itu telah pun berlaku pengislaman suaminya, maka isteri itu memeluk agama Islam dalam tempoh iddah, maka perkahwinan masih kekal. Ya, katakanlah Arumugam dengan Lechemi. Arumugam masuk Islam, Lechemi tak masuk Islam. Once bila Arumugam masuk Islam saja dah bercerai, Lechemi tunggu iddah. Kalau selagi mana Lechemi itu tidak melalui 3 kali suci, dia masuk Islam. Dia dah 2 kali haid, suci daripada haid, tak sampai haid ketiga, suci haid ketiga, dia masuk Islam. So nikah balik, tak perlu nikah, berterusan. Dia. Tapi kalau lepas Arumugam masuk Islam, Lechemi masuk Islam setahun lepas tu, kan melepasi 3 kali suci, maka kena nikah balik. Ya. Baik, maka jika pun isteri yang masuk Islam sedangkan isteri suami masih kafir, mereka hendaklah dipisahkan semasa pengislaman. Melainkan kalau suami juga masuk Islam dalam tempoh iddah, maka isteri itu dikembalikan pada suaminya dalam pernikahan yang lalu. Sama jugalah kalau isteri masuk Islam, suami tak masuk Islam. Tengok, ya, kalau suami tu masuk Islam dalam tempoh iddah, ya, kalau dia mengandung, selepas mengandung, kalau dalam keadaan dia masih haid 3 kali suci, kalau menopause 3 bulan dan sebagainya, ya, maka kalau dalam tempoh tu tak payah nikahkan semula, diteruskan, dikembalikan. Tapi lepas tempoh iddah, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kalau kita lihat, maka dia itu dikira sebagai sudah terputus iddah, kena nikah balik. Berdasarkan hadis Nabi SAW berasal daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya untuk datuknya, Rasulullah SAW telah mengembalikan anak perempuan Zainab kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi' dengan mas kahwin dengan akad nikah yang baru. Pasal apa? Dah berpisah lama, ya, berpisah lama, habis iddah Sayyidah Zainab itu, maka nikah yang baru. Nampak tak, ya? Itu antara perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dah habis bab rukun-rukun nikah. Kita akan masuk mas kahwin. Ya, boleh tak kalau besok kita nak cerita tentang aku nikahkan nikau dengan sekilo hati nyamuk? Boleh tak? Ya, boleh tak aku nikahkan nikau dengan sekilo hati nyamuk? Boleh atau tidak? Ini kita akan bincangkan. Ya, boleh tak aku nikahkan nikau dengan anak perempuan aku dengan mas kahwinnya apa? 1 kilo batu bata. Nampak tak? Ya. Ataupun tak sebut mahar, sah ataupun tidak? Kita akan bincang pada hari Isnin depan, insya-Allah. Dan kita nak, seperti mana dijanjikan, saya nak bahaskan perbahasan mengenai macam mana kalau lelaki perempuan terdampar dekat pulau, tak ada wali dan tak ada apa, dan kalau mereka tak berkahwin, mereka ini berzina. So macam mana nak kahwin? Mereka perlukan perkahwinan. Pasal apa? Mereka dah bercinta dekat pulau tu dah. Tak ada siapa datang rescue. Tunggu sampai bila? Mereka hidup dengan makan apa yang ada kat situ. Ya, nak berzina tak boleh, nak bersetubuh siapa-siapa dah cinta dah ni. Nak bersetubuh tak boleh. Pasal apa? Tidak nikah. Macam mana nak nikah sedangkan tak ada wali dan sedangkan tak ada saksi? Ya. Baik, kalau isu wali ni kita boleh bertalfik kepada mazhab Hanafi. Hanafi, kalau perempuan itu sudah akil baligh, maka dia boleh bernikah tanpa wali. Dia boleh nikahkan diri sendiri. Disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, dalam kitab Syarah Minhaj Al-Imam Mahalli rahimahullahu ta'ala, dinukilkan daripada Imam Ramli Ibn Hajar. Dia kata kalau perempuan itu berada, laki perempuan itu di tempat yang memang tak ada hakim, duduk kampung-kampung tak ada hakim, tak ada qadi, tak ada hakim, so macam mana nak nikah juga? So dia boleh nikahkan diri sendiri sebab darurat. Tapi kalau rukun lain kena ada saksi, kena ada itulah dengan sirah tu, ya. Tapi macam mana kalau kita nak nikah dekat pulau tu tanpa wali? Boleh pakai mazhab Hanafi ataupun kita gunakan pendapat mazhab Syafi'i sebab darurat boleh. Tapi macam mana pula tak ada saksi? Ya, nak nikah saksi tu takkan nak pakai burung, nak pakai rimau apa kan? Di sini ulama kata dibenarkan juga di atas nama darurat. Tapi mahar kena sediakan semampu mungkin. Ada cincin besi ke apa, pakaian ke, baju yang tinggal ke, yang makanan yang dimasak, asalkan bermanfaat. Ya, maka boleh wanita nikahkan tu tanpa wali dan tanpa 2 orang saksi. Pasal apa? Sebab apa? Ada
kalau kita buka dalam kitab Al-Mughni karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, disebutkan bahawa ada riwayat Imam Ahmad, tapi bukan riwayat yang dhaif, katakan diharuskan bernikah tanpa kehadiran saksi. Tapi dalam ini darurat. Maksudnya nikah tanpa wali, sebab dekat pulau tu tak ada wali. Walinya bermarhalah-marhalah, dah sesat dah, kapal terbang terhempas apa semua kan. So boleh nikah tanpa wali atas kapasiti mazhab Hanafi. Darurat. Tanpa wali pakai salah satu riwayat Imam Ahmad yang mengatakan tanpa wali boleh nikah. Maksudnya tanpa wali pula, tanpa penyaksian. Maksudnya wali tanpa laki perempuan dengan sirah sudah memadai itu. Tapi pendapat yang lemah. Tapi atas nama darurat boleh pakai. So perempuan tu nikah, dia kata aku nikahkan diriku pada engkau, ya, dengan mas kahwinnya 4 biji dengan RM1, RM2 yang ada tu, ya, maka aku terima nikah di kau dengan mas kahwin sekian. Okey, halal. Ya, tapi kalau ada walaupun seorang-seorang, kalau ada dua penyaksian yang zalim, bukan adil, kena juga semampu mungkin, kena pakai juga, ya. Tapi kalau yang gila tu memang tak boleh lah, dia tak kira, tak boleh apa, nak jadi saksi macam mana, ya. Jadi dibolehkan atas sebab darurat. Tapi yang ada wali yang apa tak boleh, ini darurat saja. Sama juga macam makan babi, ya, babi haram dekat sini tuan-tuan, ya, daging katil jadi halal, itu mengarut tu tak ada. Tapi yang dah makan macam mana, nak buat macam mana? Nak kena samak ke Ustaz? Tak ada. Itu kita ingat, orang yang bawa tu yang berdosa, dia kena tanggung dosa tu. Bukan tanggung dosa kita makan, dia menyebabkan kita makan benda haram. Kita tak tahu sebab kita yakin benda tu halal, ya, tak perlu nak bertaubat, ya, cuma kita kesal lah makan daging, Allah geli makan daging tak sembelih yang haram dan sebagainya. Maka ini, ya, maksudnya itulah. Jadi boleh nikah dekat pulau tu, dia boleh nikahkan diri sendiri tanpa wali. Tanpa wali tu atas kapasiti mazhab Hanafi yang boleh nikahkan kalau perempuan tu akil balik. Ya, kalau tak ada pun, ya, dalam mazhab Syafi'i dibolehkan disebabkan darurat. Manakala begitu juga tanpa dua orang saksi, ada pendapat salah satu riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah tanpa saksi. Ya, boleh sebab darurat. Sama juga macam babi. Darurat, tak ada cara lain, itu saja, maka dia nikahkan diri saya, maka halal lah. Ya, maka halal. So balik dekat tanah besar nak kena nikah balik ke? Selagi mana kalau kita ambil atas dasar dia tu macam jugalah nak makan babi kan, nak kena kumur-kumur ke air tanah, tak perlulah. Sebab darurat masa nikah tu sah, maka balik daftar je lah, ya. Ataupun nak nikah balik ataupun disebabkan untuk lebih berhati-hati, itu terserahlah. Tapi nak nikah balik tidak wajib, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jelaskan hukum nikah gantung? Nikah gantung boleh. Orang panggil nikah khidbah. Maksudnya orang bercinta kat universiti kan, cinta, dia nak dating, nak menghalalkan dating pun nikah gantung. So nikah gantung nanti, dan nikah untuk menghalalkan dia berdua-duaan dekat library lah, duduk kat sebelah-sebelah apa semua. Nanti bila universiti balik rumah mak masing-masing. Nikah gantung hukumnya halal, tak ada masalah kalau ada redha. Maksudnya walaupun suami tak mampu sediakan rumah, suami pun tak sedia bagi isteri makan, ya, tapi isteri redha macam tu. Tak apalah bang, nantilah bang, lepas habis universiti kita kerja lah bang, ya. Sekarang ni awak tak dapat nak tanggung saya, yang penting kita halal. Dekat universiti boleh pegang-pegang tangan, awak boleh pegang bahu saya, ya. Kita boleh berdating kat taman dan sebagainya, kita boleh duduk kat ujung-ujung, halal. Tak apa, nikah gantung boleh je, tapi dengan syarat isteri redha dalam keadaan macam tu. Redha dalam keadaan yang mana suami tak sediakan rumah, suami tak sediakan apa. Kalau dia tak redha, tak boleh nikah, jangan nikah. Perempuan tu, lelaki tu tak kira sebagai yang sekufu. Tapi kalau dia redha, dia nikah, redha lah tu, terima je lah, kan. Jadi itu boleh, tak ada masalah, tapi yalah, tak sampai matlamat yang sebenar, ya. Adakah sekarang masih ada ahli kitab? Ada. Siapa kata tak ada ahli kitab? Tapi yang Kristian tu apa, ada lah ahli kitab. Kenapa tak ada ahli kitab? Memang ada pun. Ahli kitab sekarang tak sesat. Ahli kitab ni zaman Nabi tak sesat ke? Zaman Nabi tu dah sesat dah. Zaman Nabi tu dah berubah isi kitab dah. Nampak tak? Jangan kata zaman Nabi Isa pun ahli kitab dah merubah kitab tu. Selepas Nabi Isa wafat saja, mereka dah ubah isi kandungan
dan mereka dah menuhankan Nabi Isa AS. Zaman Nabi Isa dah sesat dah tu, tak betul-betul ikut. Orang kata zaman sekarang ni mana ada ahli kitab yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa. Jangan kata sekarang, zaman Nabi, selepas Nabi Isa wafat pun mereka dah tak ikut ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Dan zaman Nabi Muhammad SAW, ahli kitab pun memang tak ikut ajaran Nabi Musa 100% dan ajaran Nabi Isa 100% yang Kristiannya. Buktinya apa? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ahli kitab dah merubah isi kitab kandungan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Nampak tak? Nak kata ahli kitab yang betul-betul ikut ajaran Nabi Isa, bohong mana ada. Semenjak zaman Nabi Isa wafat dah, sesat dah. Apatah lagi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi zaman kita. Nampak tak? Ya, namun ada juga benda yang masih kekal, ya. Dia nak dibandingkan di kufur yang ringan. Ya, tapi tetap kufur, tapi dibolehkan atas dasar untuk dibolehkan, Islam halalkan. Ya, itu terdapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli kitab ada, cuma khilaf di kalangan para ulama lah. Kalau kita mazhab Syafi'i boleh berkahwin dengan ahli kitab walaupun zaman sekarang ni. Ya, tapi yang memang pure keturunan Bani Israel. Itu kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nak kahwin, kalau kita jumpa wanita Jennifer Ong kat Malaysia kan, Jennifer Ong ni biasa Kristian lah, dia bukan Buddha, dia Kristian pakai salib, boleh tak nikah dengan dia? Mazhab Syafi'i tak boleh. Pasal apa? Dia bukan keturunan Bani Israel, dia keturunan Cina, ya. Tapi kalau mazhab lain boleh. Kat Indonesia biasa tu, orang Jawa Kristian kahwin dengan Jawa Muslim, lelaki perempuan lah ada. Tapi Malaysia tak boleh. Malaysia dalam enactment nak kahwin dengan nak kahwin ahli kitab yang hanya Bani Israel saja. Tak tahu lagi 9 macam mana. Kalau Selangor, Perak, kat Perak dulu ada zaman 80-an. Ya, seorang datuk tu dia kahwin dengan perempuan Kristian Indonesia. Ya, dia nak daftar dekat Malaysia, tak dibenarkan, difasahkan. Tak dibenarkan untuk didaftarkan dekat negeri Perak. Pasal apa? Menurut mazhab Syafi'i, sebab isteri dia yang Kristian ahli kitab tu bukan Bani Israel, dia keturunan Jawa. Nampak tak? Tapi kalau mazhab lain boleh, mazhab lain. Ini khilaf lah, khilaf. Tapi buat apa nak kahwin ahli kitab? Kita ramai orang Islam yang Muslim yang baik-baik yang sebagainya. Tapi ini dari segi sudut hukum saja, ya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 soalan saja pada hari ini. Ya, setakat itu saja dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita akan masuk bab sadak ataupun bab mas kahwin ataupun mahar pada hari Isnin depan. Ya, wallahu alam. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.